Sini-sini akan mencari jalan nak bully. Saya pernah kena tumbuk di leher ni, sepak di ulu hati ni. Dia orang bagi tumit tu, dia orang tak kat sini. Waktu tu terus pitam, yang dia rusuk, yang ketiga rusuk. Kalau kita dengar kat luar ni memang mati kan, tapi itulah realiti. Saya waktu tu minta lah mati. Sekolah handi gini ni ada dua je dalam Malaysia. Satu di Puncak Borneo, Sabah. Satu lagi di Teluk Mas, Melaka. Kalau nak ikutkan cara pendidikan dia, memang sama je dengan sekolah luar. Kami ada subjek yang sama. Kawalan di sekolah handi gini ni bagi saya sangat ketat lah. Kami dikawal oleh Jabatan Penjara Malaysia. Seperti yang dalam filem tu, kita nama pun cerita kan. Ada yang sama dengan realiti, tapi apa yang kita tengok sama tu, kebanyakan yang tak sama lah. Kalau macam dalam cerita tu, ada katil, ada tilam, ada kipas. Tapi kami semua kat sana tak ada. Kami hanya tidur atas lantai, simen. Kadang-kadang bantal tu pun kami buat kolek, cawan tu jadikan bantal. Kami hanya berbekankan blanket. Waktu masuk dekat pintu pagar tu, kalau tengok dalam cerita disambut oleh selawat kan, tapi kami tak. Kami disambutkan dengan satu tamparan. Saya tak pernah berdendam pun dengan dia. Nama dia S. Aisyah. Dia sangat berjasa lah. Banyak membantu pelajar-pelajar handi gini. Bila nak bebas nanti dia yang follow up. Kalau tengok dalam filem memang Jovana salah satu tempat yang kejam lah kan. Tapi bagi saya warden tak kejam. Warden dia kejam apabila budak tak dengar kata dia je. Jadi kekerasan akan digunakan apabila kita tidak mengikut arahan. Tu waktu kalau kita tengok Jovana, sentiasa kena pukul kan. Hari-hari kena pukul kan. Tapi kalau kat sana kami buat silap, kami perlu tanggungjawab. Kami kena tanggungjawab lah. Seperti dalam filem tu, hari-hari beriadah kan. Kami tak. Kami sentiasa dikurung. Sabtu dan Ahad je kami punya dom tu akan dibuka, and then baru dapat riadah. Belajar pun ada orang jaga. Macam belajar dalam komando lah. Kalau kami buat salah, kami perlu berjemur dekat tengah padang tu. Kena guling, pakai baju putih, seluar putih kan. Kalau tidur dalam kelas pun dapat tangkap, kena guling dengan baju putih, seluar putih tu. Masuk kelas dah puas kena guling, dengan muntah-muntah kena belajar balik. Macam belajar dalam komando lah. Salah satu benda yang sukar lah. Hukuman ni ada dua. Daripada senior satu, daripada warden satu. Saya cerita, saya nak bagi kesedaran lah. Jangan pernah menganggap handi gini tempat salah satu persinggahan. Kalau nak berubah, nak masuk handi gini. Jangan. Sebab nak berubah pun kat luar ni pun boleh berubah. Jadi saya nak cerita supaya remaja-remaja ingat bahawa takut masuk handi gini ni. Warden ni, saya pernah kena dengan warden 30 sebatan di tapak kaki menggunakan pipe PVC. Itu yang paling cukup sakit lah bagi saya. Guling, lari, kawat, itu normal lah. Jadi kena pukul kaki, tangan atau muka dengan warden ni bagi saya sikit lah. Tapi kalau kena pipe PVC tu memang sangat sakit lah bagi saya. Okey, dengan senior pula, biasalah dekat sekolah negeri memang kawalan, disiplin memang sangat ketat lah. Tapi sini-sini akan mencari jalan nak bully. Biasanya pada waktu malam lah. Saya pernah kena tumbuk panggil cicak, dekat ni panggil cicak, tumbuk di leher ni. Kalau kita dengar kat luar ni memang mati kan, tapi itulah realiti. Saya waktu tu minta lah mati. Sebab kalau saya mati, sini ni akan sedar apa yang dibuat ni salah kan. Waktu tu tak mati pula waktu tu. Jadi saya kena jalan lah. Setahun saya kena tumbuk kat leher ni. Kena hadap, hari-hari kena hadap benda tu. Yang kedua, sepak di ulu hati ni. Ulu hati ni, dia orang bagi kita punya tumit tu, dia orang tak kat sini. Waktu tu terus pitam, muka saya memang dah tak nampak apa dah waktu tu. Yang dia rusuk, yang ketiga rusuk. Ni tempat-tempat yang boleh bawa maut lah. Ini antara bully yang paling sakit dekat handi gini lah. Itu yang membuatkan saya tak nak masuk handi gini lah. Tak nak masuk penjara lah. Kalau handi gini macam gini, penjara besar lagi teruk. Kat sekolah handi gini, ada pot ni, ada kepala dia. Pot ni ada kepala dia. Jadi mesti ada satu king. Dia macam high council yang viral ni kan. Drum major kami. Kalau siapa yang jadi drum major ni mesti kapla lah kat sana. Kalau dulu dadah tak datang dengan kaki. Kalau awal-awal kita nak kena dadah tak datang dengan kaki. Tapi bila dadah berubah, dadah akan datang dengan kaki. Dengan kaki manusia lah. Orang yang akan datang bawa dadah. Kalau kita tak cari dadah yang akan cari kita. Jadi untuk mengelakkan daripada terjebak dengan dadah, jangan duduk di mana kita kena dadah. Lagi jauh. Kalau perlu hidup merempat pun, hiduplah merempat. Kalau kita nak berubah. Saya memang takut lah duduk di kampung. Memang kalau saya duduk kampung tu tak lama lah. Saya pun cakap dengan awal, saya pernah bergaduh dengan ayah saya dulu. Ayah saya nak bawa saya balik kampung. Dia memang nak saya duduk kampung sebab dia nak tengok saya 24 hour. Saya marah dekat dia sebab saya takut. Saya cakap dengan dia, kalau abah tak nak Ijat jadi macam dulu, biar Ijat kat KL ni lah. Duduk dengan kawan-kawan yang positif kat sini. Sebab kita dah kawan lama dengan kawan-kawan yang negatif. Bila kat sana, memang kita susah dapat kawan-kawan yang positif. Jadi nak cari vibe-vibe yang positif, kena mula hidup baru lah. Kena cari kawan baru. Memang mula sukar lah nak cari vibe positif tu. Siapa je nak terima kita? Orang yang positif takkan nak bercampur dengan kita. Sebab tak masuk, bagi saya tak masuk. Perangai, nak berkawan dengan orang baik memang tak masuk kan. Jadi kita kena jadi baik lah. Macam mana kita nak kawan dengan orang baik, kita kena jadi baik. Baru kita akan dapat berkawan dengan orang baik. Mula memang rasa menyesal sangat. Lepas ni nak ke mana ke handi ni? Kalau dah masuk penjara sekali, dah tak ada masa depan dah. Memang rasa menyesal. Kadang-kadang marah dekat Tuhan. Saya tanya, kenapa Tuhan hantar saya kat sini? Saya marah kat Tuhan dengan cara saya tak semayang. Kalau semayang kat sekolah negeri pun, waktu tu saya wayang. Tiba-tiba duduk kat satu jerijak. Kami panggil besi penjara tu jerijak. Saya tak berdoa pun. Sebab keluarga saya lama tak
datang. Saya hanya minta lah keluarga aku datang. Bercakap seorang. Jadi penantian saya ni tiba-tiba Allah makbulkan. Waktu tu saya fikir, dalam maras kita kat Tuhan pun Tuhan masih sayangkan kita. Untuk seseorang yang melakukan perubahan, alhamdulillah saya daripada dulu sampai sekarang saya dapat keluarga yang sangat menyokong saya. Sebenarnya penagih rendah ni dia nakkan attention je sebenarnya, nakkan perhatian. Saya dapat merasakan lebih perhatian yang lebih selepas saya dibebaskan. Dan saya harap juga keluarga-keluarga yang ada anak dia seperti saya teruskan bagi sokongan. InsyaAllah. Terjadinya banduan berulang dalam Malaysia ni disebabkan tiada sokongan keluarga lah. Sokongan keluarga ni tulang belakang lah. Sebab apa? Sebab saya pernah tengok bila masuk yang negeri, dia keluar, dia masuk balik ke negeri. Sebab dekat dalam sana kami sangat ternanti-nanti. Walaupun sepucuk surat, memang kami sangat agai. Saya simpan surat daripada bekas isteri saya, mak saya simpan sampai ke hari ni surat tu. Daripada surat pun jadi satu sokongan. Kalau apatah lagi dapat berjumpa kan. Jadi bila keluar ni, kalau kami tiada sokongan, kami dah tiada harapan untuk berubah. Kalau boleh putar balik masa ni, saya takkan ubah apa-apa. Ni orang kata hikmah di sebalik musibah. Untuk Tuhan nak menyedarkan saya dengan cara hantar ke negeri. Jangan ada pula ramai buat salah tiba-tiba nak masuk negeri. Tak. Lain orang lain ujian dia. Lain orang juga lain rezeki dia. Bila saya dah kena tangkap, saya belajar daripada kesilapan. Tuhan ajar saya sikit-sikit. Tuhan tarbiah saya dalam cara saya dipenjara. Tuhan ajar saya, barulah saya nampak jalan ke mana saya nak pergi. Ini satu hikmah yang sangat besar lah untuk saya. Kalau saya tak ditangkap waktu tu, mungkin saya hidup di jalanan lagi. Mungkin saya akan tidur di jabatan kan. Jadi ini adalah ketentuan Tuhan. Kita tak boleh nak nafikan kan. Saya sangat bersyukurlah dengan apa yang Tuhan takdirkan dalam hidup saya.